Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sedar hakikat bahawasanya para ulama mereka berselisih ada sebab-sebab, dan saya tak dapat nak nyatakan sebab-sebab tu satu demi satu, sebab kalau kita nak nyatakan satu demi satu kita kena buat bedah buku lah, tak buat macam bedah buku Syekhul Islam Ibn Taymiyah Raf'ul Malam an A'immatul A'lam ataupun Adabul Ikhtilaf oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dan seumpamanya. Dia kutip kecil tak? Kalau kita nak sebut satu-satu antara sebab-sebab yang disebut oleh para ulama, contohnya hadis tak sampai kepada ulama tersebut, ataupun sampai tetapi dhaif di sisi ulama tersebut, ataupun sampai tetapi sahih tetapi pemahaman dia lain, ataupun sampai sahih kemudian ada lagi hadis yang lain yang sahih juga. Jadi benda-benda tersebut menyebabkan para ulama berselisih pendapat. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sedar bahawasanya para ulama mereka menuju kepada tujuan yang satu, iaitu untuk dapat hukum yang paling mendekati Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu yang perlu ada dalam diri setiap orang yang beriman. Tak? Jadi sekarang bagaimana kita kena berhadapan dengan persoalan-persoalan khilaf ni, persoalan-persoalan yang melibatkan perbezaan pendapat. Kalau tuan-tuan tanya saya, memang tanya saya, jawapan yang saya bagi tahu tadilah, belajar ikut mazhab, benda itu yang paling mudah dalam kehidupan kita. Sebab dia adalah jalan para ulama. Dia akan menjimatkan masa, dia akan memaksimumkan kita punya hasil pengajian, tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh keluar langsung daripada mazhab kita. Kita tidak menjadikan mazhab itu sebagai satu Tuhan yang disembah, tetapi mazhab itu adalah cara para ulama kita dalam memahami nas. Legasi, sebagai contoh, legasi Imam Syafi'i daripada tahun 200 Hijrah sampai sekarang 1400 lebih, ada 1200 tahun mazhab itu telah dikhidmati oleh para ulama. Mazhab itu telah dikhidmati oleh para ulama. Tuan-tuan boleh kembali rujuk pada video tentang kronologi mazhab Imam Syafi'i, tak? Sejarah dia, kitab-kitab yang ada dalam tu, bagaimana kitab-kitab ditulis, bagaimana bentuk-bentuk kitab tersebut, kitab untuk orang permulaan, orang pertengahan, dalil-dalil bagi mazhab di mana kita boleh jumpa. Jadi klaim-klaim yang mengatakan mazhab ni tidak ikut hadis, tak ada dalil dan seumpamanya, itu adalah klaim-klaim yang kosong, yang datang daripada orang yang mana tidak memahami benda tersebut ataupun tidak lahir daripada kerangka mazhab itu sendiri, mana-mana mazhab sekalipun. Jadi tuan-tuan, dan bila benda tu melibatkan berubah mazhab, dia ada dua isu. Yang pertama, benda yang signifikan untuk umat atau komuniti setempat yang perlu kita nyatakan pendapat yang berlainan. Selalu kita bagi contoh biasanya masalah sentuh laki dan perempuan, betul tak? Batal wuduk ataupun tidak. Yang tabung haji kita guna ataupun ustaz-ustaz kita guna masa haji untuk tawaf sahaja, sedangkan keperluan bukan waktu itu sahaja. Kalau ikut mazhab kita, masa nak pas anak kepada suami, kepada isteri, tersentuh tangan walaupun tidak ada syahwat, berada di luar rumah, di pasar raya dan seumpamanya, tempat susah nak wuduk, jadi ikut mazhab kita batal, betul tak? Dengan menghormati mazhab kita, kita kata ada pendapat lain daripada mazhab yang lain yang mana dalil dia juga kuat daripada ulama-ulama yang mu'tabar, dan benda itu lebih mudah untuk masyarakat setempat, maka kita bagi tahu tidak salah untuk mengambil pendapat yang kedua, tapi dia punya signifikan tu besar lah, betul tak? Jadi tuan-tuan, itu satu. Bila melibatkan masyarakat, ustaz tu dia kena lebih terbuka lah. Tapi kalau dia rasa dia tak layak untuk bagi tahu pendapat tersebut, dia hanya boleh bagi tahu pendapat dalam mazhab Syafi'i batal wuduk dia, dan saya muqallid, saya tidak alim, kena tanya ustaz lain. Itu sahaja jawapan dia boleh dia buat. Dia tak perlu nak pelecehkan orang lain, dia tak perlu nak remehkan orang lain. Jawapan yang mudah sahaja, ini mazhab Syafi'i dan saya muqallid, dan satu orang muqallid walaupun dia mufti tapi tidak sampai syarat, dia hanya boleh menukilkan fatwa dalam mazhab dia sahaja. Itu sahaja dia perlu jawab, tak perlu pelecehkan orang lain. Tetapi kalau ada ustaz lain yang mana dia rasa selesa untuk keluar mazhab dalam isu tu, dan dia tahu bahawasanya dalil dalam masalah tu dalil-dalil yang kuat, keluar juga daripada mulut para imam-imam yang mu'tabar,
bahkan pengamalan sebahagian besar mazhab, dan dia rasa signifikan isu tu untuk diberitahu kepada masyarakat. Jadi dia selesa sebab dia tinggalkan satu orang alim yang mu'tabar, Imam Syafi'i dan ulama-ulamanya, pergi kepada pendapat ulama-ulama lain yang alim dan juga mu'tabar. Tapi bagi pengamalan pribadi, dia tidak terikat dengan orang lain. Dia boleh amal apa yang dia rasa kuat untuk diri dia, tetapi biasanya benda-benda ni buat oleh ustaz sahaja. Sebab apa? Dia mengaji dan dia tahu apa yang dia faham itu adalah berdasarkan metod-metod ilmu yang betul. Adapun orang awam, kita takut dia rasa dia faham tapi sebenarnya dia tak faham. Nanti orang kata geng-geng ustaz ni yang mudah-mudah tu untuk dia lah. Bukan semua yang mudah untuk kita. Bahkan ada berapa banyak benda yang kita jadi lebih keras berbanding dengan orang lain. Contoh dia terlalu banyak, tuan-tuan. Dalam bab wuduk, contoh dia mazhab Syafi'i, berkumur-kumur tidak wajib. Tak, dalam masukkan air dalam hidung tidak wajib. Sapu rambut keseluruhan kepala tidak wajib. Tetapi bagi orang yang mana mengikuti dalil, dia cuba untuk buat benda tersebut. Takut-takut apa? Takut-takut wuduk dia tidak sempurna. Dalam masalah makan daging unta dan seumpamanya, adakah batal wuduk ataupun tidak? Mazhab Imam Ahmad dan ahli hadis kebanyakan kata batal. Jadi dia kena wuduk. Kami duduk negara Arab dulu, nak makan daging unta dan seumpamanya, banyak benda di kawasan susah air dan seumpamanya. Jadi kita masih lagi memberatkan diri kita pada benda-benda yang pada orang lain senang, tapi bila sampai pada kita kerana dalil, benda itu jadi berat bagi kita. Tetapi ada ketika-ketikanya kita akan jumpa benda yang mudah, kita akan jumpa benda yang senang. Tetapi sekurang-kurangnya ustaz-ustaz, bila dia buat, setelah dia puas hati betul-betul dengan pendalilan, bukan jenis kita baca 1-2 artikel, 2-3 artikel, tak. Sebab tu jarang kita akan jumpa ustaz-ustaz kalau dia follow pengajian Islam secara formal dan betul, bila dia bertukar pendapat kepada pendapat yang baru, dia akan tukar balik selepas sekian lama kepada pendapat yang ketiga ataupun kepada pendapat lama. Jarang sangat tuan-tuan akan jumpa. Benda tu berlaku dalam sejarah. Mula-mula dia kata A, kemudian ditukar B, lepas satu ketika dia tukar balik A. Bukan tak berlaku, berlaku, tetapi jarang sangat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila dia nak tukar daripada A pergi ke B tu, dia dah cukup convince dah, dia dah cukup puas hati dah bahawasanya ini yang paling mendekati dalil, dan maka dia pun tukar atas dasar ilmiah dia. Tapi untuk pengamalan peribadi, dalam mazhab kita, even ulama-ulama kita pun, dia sebut untuk fi haqqin nafs. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab fiqh mazhab, untuk beramal dengan pendapat kedua ketiga, fi haqqin nafs, untuk diri dia boleh. Sebab apa? Sebab dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi untuk memfatwakan pendapat kedua ketiga bagi orang awam, dan dia juga orang awam, benda itu tidak jaiz syar'an, tidak harus dari sudut syarak, bittifaqil a'immah, dengan kesepakatan para ulama. Sebab apa? Sebab dia sedang buat benda yang mana bukan bidang dia. Walaupun benda tu betul yang dia cakap, tetapi kerana dia buat tanpa keahlian, dia tetap dikira berdosa bittifaqil a'immah, dengan kesepakatan para ulama. Jadi tuan-tuan, bila ada orang datang tanya tuan-tuan tentang satu-satu benda, dan tuan-tuan amal pendapat tu, jadi lebih baik tuan-tuan rujukkan dia kepada satu orang ustaz yang mana telah diberi apa orang kata, ijazah ataupun pengiktirafan untuk mengajar dan memberi fatwa. Jadi tuan-tuan boleh selamat. Jangan tuan-tuan ambil mudah. Hari ni kita dengar satu pendapat, kita pun bagi juga pendapat kepada orang lain. Sebab memang pada mula-mulanya kita akan rasa 2-3 benda je, tapi lama-lama sifat syaitan akan bina dalam diri kita. Kita akan mula menjadi orang yang mana bercakap tanpa ilmu pengetahuan. Itu yang kita jumpa dalam Facebook. Daripada isu sekecil-kecil benda, dia akan naik sebesar-besar benda yang mana mereka tidak bercakap berdasarkan ilmu yang jelas, tidak ada fatwa daripada guru yang jelas. Sebab tu Abdullah ibn Mubarak, dia kata apa? Iyyaka, hendaklah kamu menjauhkan diri kamu, wa anta takallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam, bercakap dalam satu-satu masalah yang mana kamu tidak ada ikutan dalam masalah tersebut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab setiap apa yang keluar daripada mulut kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kamu buat, kamu cakap benda yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semua benda tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya ada satu buku
Saya tak ingat siapa penulis dia tulis apa? Al ulama wa ilmu la adri. Ulama dan ilmu kata aku tak tahu. Kalau ulama pun kena kata ilmu aku tak tahu, apatah lagi kita orang awam yang hanya mendengar fatwa daripada ustaz. Bila orang datang tanya kita, kata saya bukan ulama, saya bukan ustaz, saya tidak ada pengiktirafat untuk bagi tahu, saya pun tak mengaji tinggi, tapi tanyalah ustaz sekian-sekian, biar orang tu dengar daripada mulut ustaz tu sendiri. Faham tak? Sebab kita kena latih diri kita. Sebab kita takut kita ni jadi orang yang mana memberi fatwa benda yang mana kita tidak layak untuk benda tersebut. Dan satu lagi benda yang saya nampak, sorry to say, dalam Facebook kita ada orang-orang yang mana bercakap agama, menulis buku agama, dan kita mula panggil dia ustaz. Bila kita mula panggil dia ustaz, tak ada di kalangan kita yang mana akan tanya benda-benda yang berkait dengan permasalahan agama pada orang tersebut, sedangkan dia tidak dapat pengiktirafan untuk mengajar ataupun untuk mengajarkan ilmu agama. Bukan masalah sijil, bukan masalah apa, dia tu sendiri kita tak tahu ilmu dia macam mana. Kata para ulama, la tustabra' bihi dhimmah. Bila kita tanya, perbuatan kita tanya tu tidak akan melepaskan kita lagi daripada dosa. Perbuatan kita tanya dia tu, bila dia bagi kita satu-satu hukum, walau kita beramal dengan hukum tu, perbuatan kita tu tidak lagi melepaskan diri kita daripada dosa. La tustabra' bihi dhimmah. Maksudnya perbuatan kita pergi tanya fas'alu ahla dzikri tu kita tak buat dengan betul. Kita bukan kita tanya ahlu dzikri, kita pergi tanya orang yang jahil. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita tak sedar benda ni. Dan benda ni saya ambil bukan daripada mulut golongan yang tak sunnah dan seumpamanya. Saya ambil daripada golongan Salafi juga, daripada Al-Azhar University juga. Guru kami bermazhab Hambali, akidah juga Hambali. Tetapi ini antara benda-benda yang penting yang dia cerita pada kami. Ajar masyarakat untuk ambil ilmu daripada ulama yang kita percaya. Bukan kita pergi ambil daripada mana-mana orang yang bergelar ustaz, daripada mana-mana golongan. Kita pergi ambil daripada orang yang kita percaya, yang kita thiqah dengan dia, yang kita thiqah dengan akidah dia. Kita thiqah ni maksudnya percaya, thiqah dengan fiqh dia dan seumpamanya. Tetapi mesti pergi kepada orang yang mana ada pengiktirafan daripada guru dia untuk mengajar, ataupun kita tahu dia punya kemampuan ilmiah. Supaya apa? Supaya perbuatan kita tu sendiri tidak tergolong dalam perbuatan dosa. Sebab tidak tanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahli zikir, iaitu para ulama, jika kamu tidak mengetahui. Nampak tak tuan-tuan? Jangan bermudah-mudah dalam masalah ni. Sebab ustaz-ustaz jadian banyak, dan kita tidak menghalang untuk orang lain jadi ustaz. Tapi lalulah dengan cara yang betul, walaupun tak ada sijil universiti. Tetapi mengaji dengan cara yang betul, kita tahu terutamanya bahasa Arab dia, tak, kita tahu terjemahan dia betul, kita tahu kefahaman dia betul. Orang yang mana tak tahu bahasa Arab, tak tahu fungsi perkataan-perkataan, fungsi huruf-huruf yang sebiji macam ba, kaf, bagaimana kita boleh trust dia punya kefahaman, kita boleh trust dia punya terjemahan? Sedangkan al-ilmu din, ilmu itu ialah agama. Kata Ibnu Sirin, al-ilmu din, ilmu tu agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, hendaklah kamu tengok daripada siapa kamu ambil ilmu agama tersebut. Kalau dulu tuan-tuan, ulama dilihat daripada dua sudut, satu ilmiahnya dia dan satu taqwanya dia, akhlaknya dia. Pada hari ini saya memang tak layaklah dari sudut ilmiahnya pun tidak, akhlaknya pun tidak, tetapi orang kata yang ada itu je lah, kita terimalah seadanya. Sekurang-kurangnya dia amanah dalam ilmu dia, dia menyampaikan ilmu yang betul. Selagi mana ustaz itu tidak mujahir, tidak menunjuk-nunjuk benda-benda yang bersifat dosa dan fisik, benda yang bersifat kefasikan, sehingga dia punya dia punya percakapan tidak diterima, maka kita boleh ambil selagi mana orang tu dia tidak, selagi mana orang tu dia amanah dalam ilmu dia, selagi mana orang tu amanah dalam ilmu dia, menyampaikan ilmu yang benar dengan cara yang benar, maka kita kena ambil. Jadi tuan-tuan, itu antara hakikat yang perlu kita faham dalam kehidupan kita. Kemudian apabila kita faham benda tu, kita sampai kepada stage yang seterusnya, bahawasanya khilaf ni ada dua. Satu khilaf yang dikira mu'tabar, satu yang kedua khilaf yang tidak mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar juga disebut mu'tabar ni yang diambil kira, counted khilaf.
taken into action, yang boleh diterima, yang boleh dilihat, yang boleh diamalkan. Itu namanya khilaf yang mu'tabar. Istilah yang lain yang digunakan oleh para ulama ialah khilaf sa'igh, iaitu khilaf yang mana luas. Yang kedua, khilaf ghairu mu'tabar, yang tidak dikira, yang dinamakan juga oleh para ulama sebagai khilaf syadz. Dan khilaf syadz ini yang selalu dipesan oleh para ulama supaya kita tidak ikut. Walaupun ada, tetapi kita jangan ikut. Sebab apa? Sebab bila kita ambil yang syadz, yang ganjil-ganjil, yang tidak mu'tabar, maka akan berkumpullah segala keburukan di dalam diri kita. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, dia pernah sebut, kalaulah kamu ambil daripada fulan masalah A, daripada ulama ni masalah B, daripada ulama ni masalah C, yang mana semua masalah-masalah tersebut adalah masalah-masalah yang dikira ganjil ataupun dikira syadz, yang tidak boleh dipakai oleh para ulama, maka dia kata akan berkumpullah di dalam diri kamu segala keburukan. Dia panggil tatabbu'ur rukhas, mencari-cari kelonggaran dan kemudahan. Biasanya tatabbu'ur rukhas ni tuan-tuan, dia akan melibatkan hawa nafsu. Tatabbu'ur rukhas biasanya dia akan melibatkan hawa nafsu. Ibn Abdul Bar di dalam kitab dia, bayan adabul ilmi tu, dia cerita tentang tahzir, dia cerita tentang marahnya para ulama kita mengambil pendapat-pendapat yang syadz. Banyak tuan-tuan hari ni orang mencari pendapat-pendapat yang syadz dalam kehidupan mereka apabila melibatkan harta benda, dalam masalah jual beli emas, jongkong emas itu ini, bila dia dah dengar ustaz tu kata tak boleh, kitab kata tak boleh, ustaz ni kata tak boleh, dia cuba-cuba juga cari supaya apa? Supaya jumpa yang kata boleh. Supaya apa? Supaya dia dapat keuntungan dunia. Dia panggil tatabbu'ur rukhas. Nikah muta'ah ada, kalau kita nak cari banyak benda. Biasanya satu orang alim ni paling tak mesti dia ada 2-3 yang fatwa dia yang tergelincir. Riba dalam masalah sekian-sekian sahaja, tidak terpakai dalam masalah lain. Jadi kalau kita nak cari yang tergelincirnya para ulama, boleh. Nak minum arak hari ni boleh tuan-tuan. Kalau nak kira pendapat Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih dalam masalah khamar, dalam masalah arak, apa takrif arak bagi Imam Abu Hanifah? Kalau arak dibuat daripada benda-benda lain, ataupun benda tu memang dah ada dia panggil apa, dah ada kemampuan untuk memabukkan, tetapi kita minum tak mabuk lagi. Kalau tuan-tuan tengok, memang banyak, even sebahagian sahabat pun ada yang nampak macam tu. Dia minum benda yang dah ada kemampuan untuk memabukkan, tetapi minum segelas tak mabuk lagi, tidak dikira arak. Kalau kita nak cari tuan-tuan benda macam tu, jumpa, memang kita akan jumpa. Apa yang akan berlaku lah sekali? Tuan-tuan akan tengok orang minum arak. Orang akan minum arak. Sebab apa? Takrifan arak di sisi Abu Hanifah sekian-sekian. Dan benda ni berlaku pun kat Mesir, yang mana orang dah mula membawa fatwa-fatwa yang syadz daripada pihak kerajaan, dan seumpamanya fatwakan kepada masyarakat, maka apa yang akan berlaku? Masyarakat akan hidup dalam kepincangan. Itu pembahagian khilaf. Khilaf mu'tabar dan ghairu mu'tabar. Khilaf mu'tabar ni yang kita selalu tahulah. Kalau dalam masalah ibadat ni, dalam masalah angkat tangan, nak rukuk, nak sujud, masalah baca Fatihah, tak baca Fatihah di belakang imam, itu antara khilaf mu'tabar yang berlaku di kalangan para ulama. Kemudian khilaf yang mu'tabar tu pun, kata para ulama, dia tidak boleh diingkari. Khilaf yang mu'tabar tidak boleh diingkari. Apa maksud tidak boleh diingkari? Kita tidak boleh nak kata ke orang, kita nak ingkar orang supaya ikut pendapat kita sahaja, tu tak boleh. Dalam khilaf mu'tabar memang tidak boleh. Apa yang boleh kita buat dalam khilaf mu'tabar? Apabila kita i'tiqad bahawasanya pendapat kita tu yang benar, pendapat kita tu yang kuat, disokong oleh hadis-hadis yang kuat, yang sahih, kemudian pendapat orang lain tu memang marjuh, pendapat tu memang pada pandangan kita sangat lemah, tidak disokong oleh hadis yang kuat, ataupun kalau hadis-hadis yang dia ada, hadis itu tidak kuat, maka kata para ulama, apa yang kita boleh buat, kita tidak boleh ingkar, tetapi kita boleh nasihat dan kita boleh pujuk. Itu sahaja. Itu namanya khilaf yang mu'tabar. Sebagai contoh, raf'ul yadain. Raf'ul yadain tuan-tuan, angkat tangan ketika mana nak rukuk, sunat je kan? Bangkit daripada rukuk, nak i'tidal, angkat tangan, sunat. Mazhab kita, mazhab Imam Ahmad. Tetapi mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, dia kata tidak sunat.
hanya yang pertama sahaja, ketika mana takbiratul ihram, masa mula-mula nak mula salat. Ulama-ulama mazhab kita, mazhab Imam Ahmad, mereka tulis kitab Raf'ul Yadain. Imam Bukhari ada, Imam Baihaqi ada, tak silap saya Ibnul Qayyim pun ada juga tulis kitab Raf'ul Yadain. Tapi ulama-ulama mazhab Hanafi, mereka juga ada kitab Raf'ul Yadain yang nak isbatkan, yang nak sabitkan bahawasanya yang sunat hanya angkat ketika mana takbiratul ihram sahaja. Jadi mereka ada dalil mereka, kita ada dalil kita. Masing-masing mendakwa inilah amalan para ulama daripada zaman sahabat sehingga zaman kita. Apa yang kita boleh buat, tuan-tuan? Benda itu khilaf yang sa'ir, khilaf yang mu'tabar, yang berlaku di kalangan para ulama bahkan daripada zaman sahabat lagi. Tapi bila kita yakin, kita fully convinced bahawasanya kita punya ni yang paling sunnah, mendekati sunnah, apa yang kita boleh buat? Kita tunjuk hadis-hadis pada mereka, kemudian kita ajak mereka, kita pujuk mereka, kita nasihat sahaja. Kita kata hadis ni sahih. Tapi kalau dia kata ulama kami kata hadis ni sahih, hadis kami juga sahih, apa tuan-tuan nak buat? Takkan nak ngajar dia daripada mustalah, daripada awal sampai akhir? Nak ngaji mustalah tak boleh nak mula dengan mustalah saja, mesti kena mula dengan bahasa Arab. Jadi seolah-olah kita nak suruh dia jadi ulama jugalah. Jadi bila dia dah jadi ulama nanti, lagi kuat dia mengaji, lagi banyak dia tahu, lagi kuat dia bergaduh dengan kita. Benda tak selesai pun. Sebab tu nama tu khilaf mu'tabar. Benda dah tak boleh nak selesai, tuan-tuan. Betul tak? Dalam masalah kunut subuh sebagai contoh, Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih dia kata tak sunnah kunut subuh berterusan pada waktu solat subuh sepanjang tahun. Begitu juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan ada satu orang sahabat bagi tahu kepada anak dia, benda ni muhdath, baru, tak ada pada zaman Nabi. Dia kata aku dah semayang belakang Nabi, belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Uthman, tidak ada satu orang pun di kalangan mereka yang buat kunut subuh sebagaimana yang dibuat oleh mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i ada dalil dia, Imam Malik ada dalil dia. Jadi bila tuan-tuan pergi kepada satu orang Syafi'i, tuan-tuan kata bid'ah kunut subuh. Jadi dia kata tak, Imam Syafi'i kata tak, hadis tu dhaif. Aku tak pandai hadis. Kalau aku dengar kau cakap, aku mukallid pada engkau. Daripada aku mukallid engkau, baik aku mukallid Imam Syafi'i yang confirm 1400 tahun ni, umat dah percaya pada mereka. Kalau kamu kata hadis tu sahih ataupun dhaif, aku percaya tanpa aku kaji sendiri. Aku mukallid pada engkau. Pada aku mukallid pada engkau, baik aku mukallid pada Imam Syafi'i. Jadilah sekali kita pun ajarlah di mustalah. Mulalah dengan buku Syekh Mahmud Tahan, Taisirul Mustalah ke apa nama buku dia? Apa tajuk dia? Taisir Mustalah Hadis kan? Syekh Mahmud Tahan. Syekh Tariq rak kitab tu. Dalam kitab dia Islahul Istilah, ada benda-benda dia kata tak betul yang Syekh Mahmud Tahan kata. Kita nak murid Syekh Tariq, taklah mengaku kita nak murid dapat ijazah apa semua, tapi kita mengaji kelas dia 3 tahun. Kemudian ada orang kata tak, Syekh Abu Ishaq Ad-Dimyati dia rak dalam 11 majlis kitab Syekh Tariq Islahul Istilah. Lepas tu orang lain pun komen dalam Multaqa Ahli Hadis, dia kata tak, rak kritikan Syekh Abu Ishaq Ad-Dimyati terhadap Syekh Tariq itu sebenarnya Syekh Tariq lebih tepat. Last kali kita dia dua persimpangan juga. Betul tak? Kita tak boleh buat keputusan sebelum kita jadi alim sendiri, tuan-tuan. Sebab tu kita namakan benda tu sebagai khilaf sa'ir. Khilaf sa'ir, khilaf yang mana kita tak boleh nak ubah dah sampai hari kiamat. Jadi kalau tuan-tuan menang pun dalam masalah tu, tuan-tuan tak dapat ubah dunia. Kalau tuan-tuan kalah, confirm tuan-tuan akan hilang kawan. Menang kita tak boleh buat apa pun. Jadi yang paling tinggi kita boleh buat, kawan baik kita, kita persuade lah, kita motivate dia, kita nasihat dia, kata ni sunnah Nabi ni, ini yang paling tepat. Tu pun kalau dia tak menjawab. Kalau dia menjawab, jadi case study balik lah, kena ngaji mustalah balik lah. Betul tak? Apa lagi contoh-contoh? Macam kalau kita kata baca Fatihah di belakang imam. Saya tak tahu masjid ni pegang macam mana, tetapi saya pegang wajib baca Fatihah di belakang imam. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan kebanyakan ahli hadis, bahkan Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin sendiri. Tapi kalau ikut mu'tamad mazhab Imam Ahmad, sebagaimana ini disebut dalam Zadul Mustaqni', dalam Al-Iqna', dalam Muntaha, ialah nafyul wujubi mutlaqan, tidak wajib secara mutlak bagi makmum untuk baca Fatihah di belakang imam.
Kecuali sunat kalau imam semayang sir, zuhur, asar, jadi sunat untuk makmum baca, ataupun rakaat ketiga, rakaat keempat, sunat untuk makmum baca sebab dia tak dengar bacaan imam, betul tak? Tetapi dari sudut nak kata wajib baca, memang mazhab Ahmad tak wajib mutlaqan. Sebagaimana dalam mazhab Abu Hanifah tidak wajib mutlaqan untuk baca. Jadi sekarang kita nak buat apa tuan-tuan? Adakah bila kita kata orang tu baca Fatihah di belakang imam, engkau ni bid'ah ni? Sebab apa? Sebab Nabi tak, sebab hadis sekian. Tak semudah tu tuan-tuan. Hadis yang kita kata sahih belum tentu orang lain kata sahih. Hadis yang kita kata dhaif belum tentu orang lain kata dhaif. Jadi kalau kita menang pun kita tak ke mana, kalau kita kalah pun kita tidak ke mana tuan-tuan. Bahkan mudarat banyak. Sebab tu kita kena tahu benda apa yang perlu kita nak ubah sangat dalam masyarakat. Signifikan apa? Kalau orang tu, dia tu, budak tu, kita tahu memang bodoh lah, alif bata pun tertukar, anak anta pun tertukar, tapi dia fully convinced bahawa dia tak wajib baca Fatihah di belakang imam. Biarlah kalah dia. Sekurang-kurangnya dia muqallid kepada satu orang ulama yang mu'tabar. Betul tak? Tetapi kalau kita nak bergaduh, kau ni Fatihah kau tak sah, tak boleh tuan-tuan. Semayang kau tak sah, tak boleh. Sebab la yajuzul inkar fi masailil ijtihad. Tidak boleh kita nak ingkar dalam masalah ijtihad yang melibatkan benda-benda yang sa'ir, yang mana adillah mutakafi'ah. Dalil tu kalau kita letak di dua neraca tu, dia macam saling memberati. Satu ketika kita tengok macam dalil orang ni kuat sebab kita baca dalil dia saja. Tapi bila kita baca dalil orang lain, kita nampak dalil dia kuat pula. Jadi al-adillatu mutakafi'ah, dalil tu macam saling memberat. Sebab tu para ulama panggil benda tu sebagai khilaf sa'ir. Bahkan para mujtahid, ulama-ulama pun mereka tak boleh nak kata aku punya yang paling betul, orang lain semua salah. Sebab tu kita selalu dengar madhhabi sawab yahtamilul khata', mazhab aku betul tapi mungkin salah. Mazhab orang lain salah pada pandangan aku, yahtamilus sawab, tetapi mungkin betul. Sebab tu mereka boleh hidup dalam keadaan aman, damai dan juga harmoni. Tuan-tuan, la yajuzul inkar fi masailil ijtihad, tidak harus untuk ingkar. Apatah lagi kalau muqallid nak ingkar orang lain, lagi tidak boleh. Hang pun muqallid bodoh piang macam tu, hang nak ingkar orang lain, nak label orang lain, tak boleh. Memang benda tu tak boleh tuan-tuan. Fatihah pun baca tak betul, dia marah orang lain tak baca Fatihah, tak boleh lah. Yang paling boleh dia buat, hang ni betul ke hang tak nak baca Fatihah ni belakang imam ni, sah tak semayang hang ni, hang ambil pergi mengaji betul-betul. Macam tu boleh lah. Sekurang-kurangnya dia rasa concern tentang sahabat dia, betul ke dia ni duduk semayang ni, takut tak sah ni. Tak, concern dia mengajak sahabat dia pergi cari ustaz bagi mengaji betul-betul, tak apa. Tapi kata hang ni tak sah semayang ni, hang kafir, tak boleh lah tuan-tuan macam tu. Sebab apa? Bila semayang hang tak sah, hang kafir lah. Al-ahdu bainana wa bainal Islam tarkus salah. Beza antara kita dengan Islam meninggalkan salat. Guna dalil lain pula, out of context sekali lagi. Tak boleh tuan-tuan. Kita kena tahu benda yang mana kita boleh ingkar. Hatta dalam masalah rokok sekalipun, saya pegang dia khilaf mu'tabar antara yang kata makruh dan juga haram. Dah dia nak pegang makruh, tapi makruh pun sebenarnya benda tu kalau dah banyak-banyak jadi tak boleh juga. Tak, kita kata lama-lama benda-benda yang kecil, dosa-dosa kecil dia akan jadi dosa besar juga. Tapi dia kata makruh tapi tak berdosa, dia tidak dosa pun sehingga kita nak kata dia jadi dosa besar. Betul tak? Nampak tak tuan-tuan ni? Makruh ni benda tu kalau kita buat dia bukan dosa, betul tak? Habis kamu kata kecil-kecil jadi besar, dia bukan dosa asal dia. Kenapa nak jadi besar? Dah dia takwil macam tu, nak buat macam mana? Jadi apa kita boleh buat tuan-tuan? Kita boleh nasihat saja. Tak nak semayang belakang dia, itu pilihan kita. Betul tak? Tapi jangan sampai timbulkan masalah. Kalau pergi kat kampung-kampung, biasa imam-imam kampung yang isap rokok, kita kata tak boleh, mubtadi' buat benda haram, tak semayang belakang dia tak sah. Tak boleh lah tuan-tuan. Bagi kita tu, bagi layak jadi imam, ganti imam tu dulu. Jadi sekarang ni kita tak tahu benda yang mana kita boleh ingkar, kita tak boleh ingkar. Jadi kalau kita faham pengkelasan khilaf yang mana sa'ir, yang mana ghairu sa'ir, yang mana mu'tabar, yang mana tak mu'tabar, baru kita faham. Tapi nak kelas-kelaskan khilaf ni pun kita kena ada ilmu. Takut kita tersalah kelas. Betul tak? Berapa banyak kita tengok orang yang mana dulu, semoga Allah ampunkan saya dan ustaz-ustaz kita sendiri, bagaimana pengkelasan hanya kerana gerak jari, bagaimana pengkelasan hanya kerana letak tangan di atas dada ketika salat. Tuan-tuan cek diri tuan-tuan, saya cek diri saya. Ingat tak 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, ketika mana kita berjumpa di seminar Imam Syafi'i di Dewan Bahasa Pustaka ke, tengok masa solat Zuhur ke atas.
Ingat tak siapa-siapa yang pergi dulu, bagaimana perasaan kita bila kita tengok orang yang mana tak gerak jari ataupun gerak jari? Dua-dualah, yang mana pegang gerak jari ni bukan sunnah cara macam tu, bila dia tengok orang datang geng ni dah mai dah. Kalau kita yang jenis gerak jari ni, kita tengok tak sunnah, bid'ah tu. Nah, cara letak tangan atas dada ke kat mana, bagaimana cara kita kelas kat orang 10-15 tahun lepas. Allah Akbar. Semoga Allah ampunkan kita tuan-tuan. Kita bergaduh pada benda yang tak patut bergaduh pun. Tapi kalau benda khilaf sa'ir, macam orang kata riba ni hanya pada fadal. Bukan. Riba ni hanya pada nasi'ah. Innamar riba fin nasi'ah. Tuan-tuan faham tak masalah ni? Saya tak tahu. Apa masalah nasi'ah? Ialah riba ni masalah nasi'ah. Kalau tuan-tuan tukar emas dengan emas, sekilo dengan sekilo, sepatutnya sekilo dengan sekilo, sekilo emas dengan sekilo emas ditukar pada masa yang sama, baru selamat daripada riba. Ataupun sekilo tamar grade A tukar dengan sekilo tamar grade B pada masa yang sama, baru terselamat daripada riba. Tapi satu qaul yang dinyatakan daripada Ibn Abbas, dia faham hadis innamar riba fin nasi'ah, sesungguhnya riba itu adalah pada nasi'ah. Apa maksud nasi'ah? Iaitu bila kita exchange pada waktu yang berlainan. Walaupun 1 kilo tamar grade A kita tukar dengan 2 kilo tamar grade B, boleh, selagi mana dia ditukar pada waktu yang sama, tidak ditukar pada waktu yang berlainan. Sebab pada dia innamar riba fin nasi'ah, riba hanya pada nasi'ah sahaja, tidak berlaku riba dalam masalah fadal, iaitu berlebihan dalam tukaran. Saya tak tahu tuan-tuan faham ke tak, sebab saya tahu kebanyakan daripada kita sentuh perempuan batal wuduk tak batal wuduk, bismillah kuat, kunut subuh dengan baca Fatihah belakang imam. Tu je ilmu kita 10 tahun ni. Bila saya sebut riba fadal ke riba nasi'ah ke bubang-bubang yang lain, saya tak tahu tuan-tuan faham tak contoh saya. Tapi bermula daripada masalah apa? Daripada masalah innama, adatul hasri di situ. Tuan-tuan tanya adatul hasri ni datang apa? Yusri KRU, dengar lah. Ni adatul hasri ni daripada innama tu, perkataan innama tu menyebabkan para ulama khilaf. Adakah hasri di situ hasri mutlak ataupun hasri muqayyad? Ibnu Daqiqil 'Id dalam syarah dia Ihkamul Ahkam, ketika mana dia bahas innamal a'malu binniyat, perkataan innama tu saja saya rasa kat semuka lebih dia bahas. Kenapa ulama khilaf? Jangan tengok ulama khilaf. Ulama bergaduh, geng A berlawan dengan geng B, pupang tumpah darah, beribu mati. Kenapa tu tuan-tuan kena tanya. Dan sekarang kita jahil kenapa tu. Kenapa saya pilih tajuk ni? Sebab saya boleh membebel. Jadi bila saya membebel tak perlu baca buku banyak, dia boleh cakap je. Kenapa tuan-tuan? Itu yang kita kena tanya. Daripada innama tu khilaf. Tapi sama ada Ibn Abbas dia tarik balik pendapat tu ataupun tidak, tu saya tak tahu. Sama ada tarik balik ataupun tidak tu saya tak tahu, tapi khilaf itu wujud. Jadi sekarang tuan-tuan, bila orang kata tak, pendapat Ibn Abbas riba ni boleh riba fadal, iaitu kita boleh tukar dengan lebih, tetapi tak boleh nasi'ah sahaja. Jadi sekarang saya nak tukar grade tamar saya, tamar grade A 1 kilo, saya nak tamar grade B 2 kilo. Dari sudut logik, benda barang kualiti takkan nak tukar dengan sama. Sebab tu ketika mana sahabat-sahabat bawa tamar daripada Khaybar, Nabi SAW tanya, hadis sahih dalam Bukhari, semua tamar Khaybar macam ni ke, baik-baik ke? Tak, dia kata kami ambil yang grade A, kemudian kami beli dengan grade B secara mutafadil, iaitu 1 kilo grade A 2 kilo grade B. Nabi kata ainur riba, itulah riba yang sebenar, itulah riba sebenarnya. Kalau kamu nak buat, jual dulu yang grade A tu, dapat duit baru pergi beli yang grade B tu. Kalau rasa rugi, tukar sama nilai, sama berat timbangan. Ainur riba. Jadi tuan-tuan, banyak lagi benda-benda yang lain yang kita kata, contoh khilaf yang syadz di kalangan para ulama ialah tentang nikah mut'ah. Ada setengah kata Ibn Abbas benarkan nikah mut'ah, walaupun perbahasan tentang dia tarik balik dan seumpamanya tu masih lagi dibahaskan oleh para ulama macam Ibn Jurayj, dan biasanya ahli-ahli Mekah yang ada dikatakan nikah mut'ah dan seumpamanya. Tapi kata para ulama, khilaf tu khilaf syadz. Tetapi khilaf syadz itu bagi kita, tetapi bagi diri ulama tersebut dia tetap muktabar, dan kita tidak boleh jatuhkan kredibiliti dia kerana khilaf itu. Antara benda penting mengaji dalam bidang hadis, kita tidak boleh menjarah perawi, kita tidak boleh
menurunkan kredibiliti perawi untuk buang dia kerana satu-satu pendapat fiqh yang dia pegang. Selagi mana kita tahu sepanjang kehidupan dia memang dia ikut Quran dan Sunnah, dan itu dalam masalah itu hukum yang dia faham. Faham tak? Jadi kita tidak boleh jatuhkan dia. Itu bagi pihak dia. Tetapi bagi pihak kita, khilaf itu tetap syadz. Sebagaimana yang telah diputuskan oleh para ulama, kita tidak boleh ikut lagi. Kalau kita buat, memang confirm dosa. Walaupun ada khilaf, sebab khilaf itu tidak diterima oleh para ulama. Yang tu tuan-tuan, boleh kita ingkar. Bahkan kita boleh rafa' dakwah, kita boleh bawa kepada muka pengadilan, bagi tahu qadhi dan pihak berkuasa. Ada juga khilaf yang mu'tabar, sa'ir, tetapi kita tidak boleh bagi muka sangat. Saya bagi contoh tuan-tuan. Contoh, la nikah illa biwali. Tidak boleh berkahwin kecuali dengan wali. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan mazhab majoriti para ulama, mesti nikah kena ada wali. Wali siapa? Yang laki lah. Perempuan tidak boleh menikahkan diri dia sendiri. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, dia kata wanita boleh jadi wali diri dia sendiri. Mungkin ada syarat-syarat lain, dia punya perincian-perincian lain, tapi secara umum yang dibahaskan oleh para ulama, wali tak perlu. Imam Malik rahmatullahi alaih tak perlu ada saksi. Betul tak? Tak perlu ada saksi. Seingat saya. Jadi tiba-tiba datang satu orang cokia ni, dia nak buat apa tuan-tuan? Dia nak campur semua pendapat, no? Kemudian dia kahwin macam kahwin sindiket lah. Ataupun benda ni berlaku, budak-budak you kan, kahwin tanpa wali, tanpa saksi. Ada mungkin saksi 2-3 orang yang sama fasik macam dia. Ya. Saya tak tahulah, untuk diri saya tak pernah jadi saksi untuk orang. Hatta nak tolong sign borang sebagai saksi pun saya tak sanggup. Sebab apa? Sebab saya rasa saya tak mampu untuk menunaikan syahadah kesaksian dari sudut agama. Tapi dari sudut ilmu, insya-Allah kita tak akan sampaikan benda yang salah pada pandangan saya lah. Sekurang-kurangnya benda tu tak salah. Tetapi untuk jadi saksi melibatkan harta, kemaluan perempuan dan seumpamanya, benda tu memang saya tak akan. Sebab saya rasa saya tak layak untuk itu. Tapi mesti ulama lain kata, kalau untuk dunia pun kau tak layak, ilmu lagi lah kau tak layak. Tapi sekurang-kurangnya saya tahu saya tak akan jual agama saya, sebab saya tahu dosa orang yang saya terpaksa tanggung bila benda tu tersebar. Kalau saksi untuk 1-2 orang, sekurang-kurangnya dia limit sampai situ je. Tapi kalau ilmu agama ni, benda tu lagi lah, YouTube lah, Facebook lah, print screen lah, print shot lah, apa saya tak tahu. Jadi saya tak tahu berapa ramai orang yang saya kena tanggung dosa tersebut. Jadi tuan-tuan, sekarang khilaf tu khilaf mu'tabar ke tidak? Mu'tabar, sebab mari daripada mazhab-mazhab yang mu'tabar. Jadi sekarang boleh tak kita nak kata itu khilaf sa'ir, maka kita tidak boleh ingkar. Tapi pada saya itu khilaf sa'ir, tetapi kerana mafsadah, kerana kerosakan yang boleh berlaku dalam masyarakat disebabkan oleh perkara tersebut, kita ada hak untuk ingkar, dan kita ada hak untuk bawa benda itu ke muka, bukan muka pengadilan, kita bawa benda itu kepada pihak berkuasa. Sebab benda itu akan melibatkan banyak masalah tuan-tuan. Kalau masa cinta ni betul lah, ketiak pun bau busuk kan. Semua benda nampak Korea aja muka mamat tu. Tapi bila dah benci, hitam legam Bangla lah dia kata. Tapi bila dah berlaku anak dah ada, tidak ada perjanjian yang sah dalam perkahwinan dan seumpamanya, apa yang nak berlaku tuan-tuan bagi pasangan tersebut? Bukan benda tak berlaku, benda berlaku. Masa kita duduk tengah syok-syok bercinta ni, kita rasa okey lah. Tapi bila masalah timbul, tak ada saksi, tak ada itu, tak ada ini, apa yang akan berlaku? Pewarisan, menafikan nasab anak dan seumpamanya. Kalau dia nafi nasab, dia dah jadi hukum li'an, walaupun dia tak bersumpah lagi. Tapi banyak benda yang complicated akan berlaku. Jadi tuan-tuan, benda-benda yang macam tu yang boleh menimbulkan mafsadah, walaupun dia asalnya adalah khilaf sa'ir, tetapi pada saya benda itu perlu diingkari, dan kita ada hak untuk bawa benda tersebut kepada pihak berkuasa. Supaya apa? Supaya kita ni orang-orang awam, ataupun orang rasa tidak awam ni, kita rasa agama ni mudah, sedangkan dia ada kesan yang besar dalam kehidupan. Jadi tuan-tuan, nasihat saya untuk diri saya dan untuk diri kita semua, agama adalah untuk amal. Agama adalah untuk amal, bukan untuk bergaduh, bukan untuk itu, bukan untuk ini. Dan kita tuan-tuan, kita jangan banyak ingkar orang lain, kita cek diri kita dulu. Syekh Qarni dia pesan, insyaril binafsik, sibukkan dengan diri kamu. Ingat satu hari kamu akan mati. Tak, kita duk bubang-bubang 2-3 pagi, itu call rajah, ini call tak rajah. Pakcik tua yang duk kayu basikal tu rasa dah 10 rakaat dah tahajud. Betul tak? Kita tak buat apa pun tuan-tuan. Quran hari tu baca belum tak tahu kita.
Hidup ni tuan-tuan, ilmu kita ni dah banyak ilmu yang lebih, dia panggil fuduli, benda yang lebih, tak ada manfaat dah untuk kita, dia jadi wabal, dah jadi bala dah untuk kita. Betul tak? Jadi tuan-tuan, kita niat untuk amal, bukan untuk bergaduh. Kalau kita tahu dengan cara kita belajar, kita tahu kita perlu ingkar ataupun tidak. Tak, saya letak tangan kadang-kadang atas pusat, kadang-kadang bawah pusat, kadang-kadang atas sikit. Habis bila saya tengok Abu Talha ke siapa, dia letak atas ni saja. Mu tahu tak hadis tu dhaif. Kita tak boleh lah macam tu. Dah dia rasa thiqah dengan Syekh Albani dalam isu tu, walaupun saya pegang hadis atas dada tu dhaif, tapi orang lain kata hadis atas dada tu sahih dan buku ditulis. Tak, bukan Syekh Albani saja, orang lain pun ada tulis buku tu. Jadi kita tidak perlu sampai aku tak nak lagi masjid dia tu, geng-geng Albani tu. Tu tak sebut lagi nama-nama tokoh yang lain dalam Malaysia. Tak, geng-geng tut, geng-geng tut. Saya tak nak lah. Sebab apa? Sebab kita tidak anggap khilaf itu sebagai satu benda yang simple je sebenarnya. Masalah dia kat hati kita. Memanglah hadis ikhtilaf ummati rahmah tu kata ulama la aslalahu, tetapi dari sudut praktikalnya khilaf itu rahmat tuan-tuan. Sebab tu kata para ulama macam Umar bin Abdul Aziz dan seumpamanya, dia kata apa, aku suka sahabat berselisih bila mereka berselisih ada keluasan. Kata Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, dia kata apa, kalaulah tidak ada khilaf, tidak akan cium bau ilmu orang yang mana tidak tahu khilaf. Sebab hari ni ada kepelbagaian pendapat tuan-tuan, kita mudah dalam kehidupan kita. Betul tak? Kalaulah sahabat ni strict satu je pendapat, kalau berlaku benda-benda yang susah dalam kehidupan kita, macam mana akan berlaku? Susah tuan-tuan. Khilaf ni sebenarnya rahmat. Memang sebagai hadis benda tu tidak sabit daripada mulut Nabi, tetapi secara realiti, secara waqi, benda tu adalah rahmat bagi diri kita. Betul tak? Jadi itulah nasihat saya pada diri saya dan tuan-tuan, kita jangan cepat sangat nak bergaduh dalam Facebook pada benda-benda kita tak tahu. Walaupun saya buat juga benda tersebut, tapi tahulah jika saya buat tu saya memang duduk tengah boring sangat. Sebab apa tuan-tuan boleh tengok, saya jarang komen Facebook orang, saya jarang like Facebook orang, apatah lagi nak share. Saya hanya menjadi silent reader sahaja, melihat gelagat-gelagat manusia di dalam Facebook sebagaimana mereka melihat gelagat saya. Jadi kalau boring post lagu jiwang, betul tak? Tapi tuan-tuan tengok saya post lagu jiwang, tuan-tuan tak boleh nak accuse saya dengan muzik. Mungkin saya tertarik dengan lirik. Hak tu pun tuan-tuan dah rosak hati kalau tuan-tuan tengok saya lagu jiwang, ustaz ni dengan muzik ni. Jangan tengok saya, tengok tuan-tuan. Saya tengok diri saya, baru kita selamat hidup kita, betul tak? Tapi saya tak boleh nak guna sangka baik orang semata-mata. Kata, kenapalah kamu nak tinggalkan yakin diri kamu terhadap sangka baik orang pada kamu? Limadha tad'u yaqina nafsik li dhanni ghairik? Kenapa kamu nak tinggalkan yakin diri kamu tentang diri kamu yang kamu tu jahat kerana sangka baiknya orang pada kamu? Nampak tak? Kita dah tahu kita jahat, tapi sebab orang duk sangka baik yang kita pun rasa kita baik. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, itulah, kita jangan bergaduh, kita kena tahu, dan tahu itu sebenarnya adalah daripada ilmu. Dan kita kena tahu bagaimana kita nak memilih guru. Ada benda-benda yang khilaf ni tetap akan berlaku, tetapi jangan sampai kita mentahzir ustaz-ustaz kerana perkara yang khilaf. Tak, kita tak setuju satu benda, bagus, kita tak nak pergi kepada satu ustaz, bagus. Tetapi kalau mentahzir atas dasar benda itu masalah khilaf, saya tidak boleh terima dalam kehidupan. Sebab itu bukan cara para ahli ilmu. Saya bagi contoh yang mudah. Kita pegang janggut wajib. Kebanyakan daripada kita pegang janggut wajib. Tak tahulah kalau ada yang pegang janggut tak wajib. Walaupun mu'tamad mazhab dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih tidak wajib janggut. Kalau cukur habis licin, itu adalah makruh sahaja. Dalam mu'tamad mazhab, cukur habis licin ia adalah makruh sahaja. Tetapi jika kita pegang janggut itu wajib, tak, lebih daripada segenggam, adakah kita boleh mula mentahzir para ulama yang mana janggutnya kurang daripada segenggam ataupun tak ada janggut? Macam sebahagian ulama di Yaman yang mengajar kitab fiqh Syafi'i, tak, ulama-ulama di negara-negara Arab, adakah kita boleh mula mentahzir? Tak payah pergilah kat syekh fulan tu. Sebab apa? Sebab dia tu mubtadi', janggut pendek. Tak boleh tuan-tuan. Ilmu bukan macam tu. Ilmu bukan macam tu. Tu tak kira yang bab isbal, jangan pergi kepada syekh fulan. Kita nak pegang isbal haram, tafaddal. Tak nak pergi pada syekh fulan, tafaddal. Tetapi untuk mula mentahzir atas perkara khilaf, benda itu menyalahi metod ilmu. Sebagaimana kita bagi tahu contoh-contoh tadi, ulama tidak akan menjarah perawi, ulama tidak akan menurunkan kredibiliti para perawi hadis kerana perkara-perkara khilaf. Contoh dia banyak, tak mampu untuk saya sebutkan di sini. Antaranya Ibnu Juraij.
Tak, dia kahwin nikah mut'ah 80 isteri tak silap saya. Tapi mut'ah yang macam mana dia buat kita tak tahu. Sebab ada mut'ah yang macam Syiah punya dan ada mut'ah yang ahli sunnah punya. Sebelum pengharaman mut'ah yang ahli sunnah. Dan mut'ah ahli sunnah ni bukan terpakai pada apa orang cakap, pada semua masa dan keadaan. Orang kata pada waktu perang, ada banyak benda dengan syarat-syarat dia dan seumpamanya. Tapi tuan-tuan jangan ambil benda yang saya cakap ni secara umum, dan sikit-sikit ni tuan-tuan pergi cerita ahli sunnah pada mut'ah juga. Hak tu kacau lah. Nanti Syiah pun duk bertepuk tangan kata oh ahli sunnah pada mut'ah. Tak, dia ada tafsil dia, dan itu pendapat yang dipegang oleh Ibnu Juraij. Tapi kalau kita nak tolak dia, jadi anti hadis kita tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok dalam kitab hadis yang mana tak lalu Ibnu Juraij. Saya tengok nama dia Abdul Aziz Ibn Abdul Rahman ke Abdul Rahman Ibn Abdul Aziz Ibn Juraij Al-Makki. Antara madar isnad. Apa maksud madar isnad? Antara jalan utama yang mana riwayat-riwayat hadis biasanya kerana nak lalu ahli Mekah, dia mesti lalu nama Ibn Juraij. Kalau tuan-tuan tak nak dia sebab dia mut'ah macam tu, tuan-tuan tak payah ni, boleh duduk dengan Kasim Ahmad lah. Ibnu Di'amah As-Sadusi, kebanyakan orang-orang Basrah mereka dikritik kerana pegangan i'tiqad mereka. Sebab mereka dikatakan golongan yang ada calitan-calitan Mu'tazilah ataupun Jahmiyah. Bukan, Qadariyah. Ibnu Di'amah As-Sadusi dan ulama-ulama yang pergi ke arah ahli Basrah ni, dia ada kena Qadari sikit. Sedangkan dia salah satu daripada madar isnad, pintu untuk hadis sampai kepada Nabi di kalangan ahli Basrah. Kalau tuan pergi ke Kufah, biasanya dia orang akan kena palitan tasyayyuk. Cuma tafsiran tasyayyuk pada kurun salaf tidak sama dengan tasyayyuk pada hari ini. Benda ini disebut oleh para ulama. Jadi kalau kita nak tuduh mereka semua tu sebagai Syiah, tak, geng-geng Kufi ni, tak tahulah hadis mana lagi kita boleh pakai dalam kehidupan kita. Semua tempat ada masalah. Pergi ke Damsyik, orang tuduh geng-geng tu Nasibi, benci Ali, dan Nasibi juga mazhab ahli bid'ah. Tak nak ambil hadis. Hadis apa kita nak pakai tuan-tuan? Semua ulama bila mereka bercakap atas dasar ilmu mereka, selagi mana kita tahu sejarah perjalanan hidup mereka adalah untuk mencari kebenaran, berjalan di atas metod. Cuma dalam satu-satu masalah tertentu mereka sampai kepada keputusan yang bukan keputusan orang ramai, maka kita tidak boleh hukum mereka dengan keputusan itu. Begitu juga dalam dunia moden kita pada hari ini, bila kita tengok satu orang ustaz yang mana memilih satu pendapat, sedangkan kita tahu sepanjang hidup dia membesar dengan Islam, susah dengan Islam, syabah fil Islam, beruban rambut dia dalam Islam, lil Islam, untuk Islam pula. Tiba-tiba dia ada kesilapan dalam satu dua pada pandangan kita. Dia silap pada pandangan kita. Kita mula tahzir, kita kata jangan pergi kat dia, jangan pergi mengaji dengan dia. Benda ni bukan sunnah para ulama daripada dulu sampai sekarang. Jadi senang yang kata para ulama dan dipopularkan kembali oleh Ustaz Mazli Malik, kita kena puasa Maryam. Kita kena puasa Maryam. Jangan banyak cakap tuan-tuan. Kita ni belajar untuk amal. Diri kita, kubur kita macam mana, mahsyar kita macam mana, sirat kita macam mana, nafsi-nafsi kita pada hari kiamat tu macam mana. Kawan-kawan rapat kita yang semayang dengan kita, yang kita rasa kita perlu nasihat, yang tengok tak ada janggut, kita i'tiqad janggut tu sunnah yang besar, tak, kita nasihat dia slow-slow, tak, macam mana. Tapi kalau yang hujung tanjung dalam Facebook yang kita tak kenal tu, tak perlulah nak nasihat. Saya rasa tak perlu nak nasihat dah. Kita tak kenal dia, dia tak kenal kita pun. Tapi kalau kita rasa kita nak nasihat, mula-mula jadi nasihat, lepas tu saya tak tahu jadi apa. Kebanyakan memang buang masa. Saya sendiri pun hati kan rosak. Ya Allah, itulah nasihat saya. Saya rasa tak ada benda yang lebih berharga kecuali daripada nasihat itu untuk hari ini. Kita niat belajar untuk Allah, untuk amal, dan kita sibuk dengan diri kita. Dalam masa yang sama sibuk dengan orang sekeliling kita yang dekat-dekat ni, yang mana kita boleh sampai kepada mereka. Bukan yang dalam Facebook dengan niat nak nasihat muslimin dalam Facebook tak tahu mana hala tu. Tak payah dulu. Kita niat nasihat yang dekat-dekat ni. Buat gas ke, dah pergi ziarah kawan-kawan kita yang tak datang masjid. Bukan nak promote tabligh, tapi dah sebab dia buat benda sunnah, tuan-tuan kena ikut lah. Tak, ada kawan kita dah 10 tahun duduk tepi masjid, kita tak pernah. Kalau tak nak pergi 10 orang macam ramai sangat, macam nak pergi kenduri tu, tuan-tuan pergi 2 orang dah lah. Betul tak? Kesalah saya cakap? Betul dah.
Kita duduk kat Facebook je. Hak tak tahu. Hak duduk hujung Kelang lah, duduk hujung Hulu Kelang lah, hak duduk hujung sana lah, duduk hujung Amerika lah. Hak tepi rumah kita 10 tahun tak pergi masjid. Bila kita pergi jumpa dia? Yang kita tahu sangka buruk, mungkin dia sakit ke? Mungkin dia tak ada pakaian ke untuk datang masjid. Betul tak? Kalau orang perempuan, macam mana nak buat? Hantar isteri kita untuk pergi rumah dia, untuk cakap dengan isteri dia. Jangan kita pergi dengan isteri dia pula. Tu nak cari bala orang panggil. Betul tak? Orang tak boleh buat tu. Hantar isteri pergi rumah untuk jumpa dengan isteri. Kalau kita tahu dia tak pernah datang masjid untuk kuliah agama apa, dah isteri kita sunnah kan? Nak hantarlah pergi, bawa kuih, bawa buah tangan, jumpa, nak sembang-sembang. Agama ni tak datang dalam masa satu hari, tuan-tuan. Dia kena buat lama. Dia bukan program, dia usaha. Wah, tazkir tabligh lagi ni. Tak apa siapa suruh panggil aku. Okeylah, habislah. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Ada soalan ke? Mungkin sekejap lah, sampai 10 minit kot. Saya rasa tak perlu. Kita bukan mengaji fiqh pun. Saya rasa tuan-tuan tidak sebengap itu untuk tidak faham apa yang saya bagi tahu tadi. Betul tak? Jadi saya rasa tak perlu ada soalan kot. Ada soalan eh? Daripada Ridwan Zulkifli Kelang, kata beliau khilaf pada fakta sejarah. Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah pencetus fahaman sesat Wahabi. Ada yang kata ia fitnah, ada yang kata ia fakta. Jadi dia kata itu khilaf. Dan apakah nasihat Ustaz dalam hal ini? Tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, adakah dia pencetus fitnah, pembunuh dan seumpamanya? Jawapan saya mudah je. Siapa yang kenal saya daripada dulu lagi, Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia ada ke dia tak ada? Dia tak ada kaitan dengan saya. Kubur saya, kubur saya, kubur dia, kubur dia. Ilmu saya ambil, tak perlu lalu dia pun. Fiqah saya, solat saya, puasa saya, hadis saya tak pernah lalu sanad dia pun. Jadi kenapa kita perlu sibuk? Tapi kalau kita rasa kita boleh difak diri para ulama yang pada kita dia terzalim, kita boleh buat. Tetapi kalau kita rasa kita nak jadikan itu prioriti kehidupan kita, bangun pagi buka laptop untuk difak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun untuk kritik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu terpulang. Kalau tuan-tuan rasa masa tuan-tuan banyak. Tapi pada saya, kalau orang datang kata kau Wahabi, kau Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab sesat, sekian-sekian, Ibnu Taimiyah sesat, menjisimkan Allah Ta'ala, kata tak ada kaitan dengan aku. La sya'nali, tidak ada kaitan aku dengan dia. Ilmu aku tak sampai melalui dia pun. Dalam sanad pengajian aku tak sampai melalui dia pun, sampai melalui orang lain. Jadi kalau kau rasa kau semangat sangat dan kau rasa kau boleh jawab depan Tuhan tuduhan-tuduhan engkau terhadap mereka, tafadhal, silakan. Kalau rasa tak mampu untuk sediakan hujah tu, maka baik senyap. Saya memang gitu. Saya tak suka menjawab persoalan-persoalan yang bersifat benda yang tidak menyentuh diri kita secara jelas. Tetapi kalau kita rasa benda tu penting, saya lebih suka pertahankan isu. Saya tak suka pertahankan orang. Sebab manusia ni, kita tak boleh nak puaskan hati dia. Apa macam isu kan, dulu isu menjisimkan Allah Ta'ala, kata duduk macam apa, kera duduk dan seumpamanya tu kan, yang isu daripada Kedah dulu tu kan. Even bila dia kait dengan Muhammad bin Abdul Wahab ke dengan Ibnu Taimiyah, saya kata dia orang, anak-anak murid dia orang dah difak dah dulu. Tapi sekarang kami nak pertahankan isu kami, iaitu kami yang i'tiqad macam ni tidak macam tu. Kami yang i'tiqad yang kata sekian-sekian tidak maksudkan yang sekian-sekian. Itu sahaja pada saya. Sebab benda-benda macam ni memang tidak akan selesai sampai bila-bila. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, nak minta nasihat Ustaz sebagai talibul ilmi Ustaz, terutama bila bertemu dengan orang kampung, orang awam kan, masyarakat melihat ataupun mengambil kepercayaan pada kita Ustaz. Dan bagaimana dalam kita, sebagai contoh, kita dilantik sebagai imam, kita ada pendapat kita sendiri. Sebagai contoh, kita baca bismillah dalam Fatihah kan Ustaz. Bagaimana dalam kondisi kita terpaksa gadaikan polisi kita, ataupun apa yang perlu kita hadapi dengan situasi ini? Soalan yang sangat bagus. Dia berlaku pada saya. Jadi tuan-tuan, benda yang kita anggap benda tu prinsip, adakah benda tu prinsip? Tak baca kunut subuh, adakah benda tu prinsip? Tak baca bismillah kuat, adakah benda tu prinsip? Itu satu soalan yang mesti kita jawab mula-mula. Dia kata kalau kita kena jadi imam kat kampung, macam saya, kalau saya berjalan dengan kawan-kawan, memang saya tak baca bismillah kuat kalau saya jadi imam. Kunut subuh tu memang saya tak ingat macam mana lafaz kunut subuh tu. Tapi bila saya balik kampung, saya jadi imam, adakah bila saya baca bismillah kuat dan bila saya kunut subuh, saya sedang menggadaikan prinsip saya?
Saya ada satu benda dalam kehidupan saya yang saya cuba apply. Apabila orang berselisih dua pendapat, saya cuba untuk cari jalan keluar yang tengah, yang ketiga. Ini antara benda yang saya apply dalam kehidupan saya. Kata para ulama, perselisihan di kalangan para ulama lebih kurang 1/3 masalah sahaja. Kalau kita tengok hukum hakam fiqh dan seumpamanya, 2/3 kebanyakannya sama antara mazhab dengan mazhab yang lain. Kita berselisih pada 1/3 masalah sahaja. Dan 1/3 masalah itu dia melibatkan afdal dengan kurang afdal. Dia tidak melibatkan masalah haram, halal ataupun wajib dengan sunat. Faham tak? Dia melibatkan yang mana lebih afdal. Afdal untuk letak tangan atas dada ke, nak letak tangan atas pusat ke, nak letak tangan bawah pusat ke, wajib letak atas dada, wajib atas pusat, wajib bawah pusat, perbahasan dia. Yang mana tuan-tuan? Afdal, betul tak? Jadi out of 1/3 tu, yang perselisihan tu, sebahagian besarnya sebenarnya dalam masalah afdal tak afdal. Afdal baca kuat ke, afdal baca slow bismillah. Kalau macam Fatihah tu, dia duduk dalam perkaraan, dalam bab wajib ataupun sunat lah, kan? Baca di belakang imam, setengah kata wajib baca, setengah kata tak. Maksudnya yang percentage untuk yang melibatkan wajib sah batal tu sikit berbanding dengan afdal dengan tak afdal. Nak gerak jari tak gerak jari, wajib ke sunat? Perbahasan dia dalam masalah sunat ataupun tidak. Nak angkat tangan masa rukuk, masa bangkit daripada rukuk, wajib ke sunat? Wajib ke sunat ke? Ataupun afdal tak afdal? Afdal tak afdal. Jadi tuan-tuan, bila khilaf afdal tak afdal daripada 1/3, saya biasanya saya jumpa jalan tengah yang sangat mudah dan saya rasa applicable untuk kebanyakan masalah, iaitu kedua-duanya sabit daripada Nabi. Cuma general practice Nabi yang mana Nabi buat kebanyakan. Macam Nabi tak angkat tangan untuk rukuk, tak angkat tangan ketika mana bangkit daripada i'tidal, sabit daripada Nabi SAW. Tetapi general practice Nabi angkat. Faham tak? Sebab tu Imam Tirmizi kata dalam masalah letak tangan, wasi', benda tu luas. Mungkin ketika Nabi letak atas pusat, mungkin atas dada, mungkin bawah pusat, mungkin, wallahu alam. Kita tidak ada satu benda yang qat'i kita boleh jadikan pemutus dalam masalah tu. Jadi benda tu bersifat afdal ataupun tidak afdal, dan saya tak nampak itu isu prinsip. Betul tak? Wallahu alam, pada saya tak nampak isu prinsip. Sebab pada saya menjaga wahdah orang kampung, menjaga kesatuan orang kampung itu lebih besar berbanding dengan kita memecah belahkan mereka. Dengan erti kata tuan-tuan, orang kampung ni kalau dia percaya pada kita, dia boleh jadi muqallid kita. Sebab orang kampung ni dia tak ada mazhab sebenarnya. Orang awam ni dia tak ada mazhab. Yang ada mazhab ialah talibul ilmi. Pelajar sahaja dia ada mazhab. Sebab dia belajar. Orang kampung, mazhab dia ialah mazhab mufti dia. Kalau saya sekarang jadi imam masjid ni, tapi saya tak berniat untuk menjatuhkan sesiapa. Tak, kalau saya jadi imam masjid ni, orang kampung, kalau dia percaya pada saya, dia adalah atas mazhab saya. Apa sahaja yang saya fatwakan, dia orang kena ikut. Dan itulah yang ahli zikri yang dia orang percaya. Itu je ulama yang dia orang percaya. Itu je ustaz yang dia orang percaya. Jadi tuan-tuan, cumanya kalau dia percaya pada kita, tak, kita pun bagi pendapat yang mana berkhilaf dengan isu setempat. Takdir Allah Ta'ala, saya mati muda, datang satu ustaz lain, mungkin membawa jenama sunnah juga, tetapi berpendapat lain. Saya kata wajib baca belakang Fatihah belakang imam. Datang ustaz lain kata tak wajib baca. Generasi anak-anak yang membesar dengan yang wajib tadi dapat ustaz sunnah baru. Apa akan berlaku pada dia tuan-tuan? Ataupun orang tua yang dari dulu umur 30, lepas 20 tahun saya mati, dia nak nyanyuk sikit, ustaz ni kata tak wajib pula, aku semayang ni macam mana ni? Apa tuan-tuan akan berlaku? Sebab tu bila tanya saya benda yang tak signifikan, saya tak suka untuk keluarkan masyarakat daripada mazhab setempat dia. Bila kita cerita khilaf, ini khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama dalam satu-satu mazhab ataupun antara mazhab-mazhab lain. We are not talking about bid'ah. Itu benda lain tuan-tuan. Faham tak? Pengkelasan satu-satu isu itu bid'ah ataupun khilaf mu'tabar, itu kita perlu kepada satu siri yang lain.
Jadi tuan-tuan jangan rangkum saya punya kenyataan ni mengikut kefahaman tuan-tuan. Tapi nasib baik saya terlintas benda tu. Jangan tuan-tuan. Tapi ustaz saya pesan satu je, kalau kita nak bagi jongkong emas kat orang, kita baling atas hidung dia berdarah, dia nak appreciate ke tak? Kalau yang mata duitan dia appreciate lah, dapat lah. Tapi kalau yang jenis lembut seni ni, kita nak kena letak dalam kain baldu, walaupun hanya coklat 2-3 biji. Betul tak? Pergi dengan senyum, tak puji dia, tak bagi. Akhlak tuan-tuan. Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih kata, kita mencari kebenaran, kita kena ada rasa syukur sebab Allah letak kita atas kebenaran, dan kita kena rasa rahmat, kesian pada umat. Bukan kita pergi dengan buruk, bukan pergi dengan sangka buruk, tapi kita pergi dengan rasa kasih sayang. Jumpa bukan untuk masukkan dia dalam neraka, tapi jumpa untuk bawa dia pergi ke syurga bersama dengan kita. Jadi tuan-tuan, umat, kita kena pujuk mereka dengan kasih sayang. Kalau kita rasa yang kita pegang tu betul dan kita rasa benda tu penting untuk diubah, pujuk mereka dengan kasih sayang. Ustaz kami masa dia nak balik mengaji, dia tanya Maulana, dia tanya bagaimana dengan isu-isu yang kita anggap bid'ah dalam kampung kita dan seumpamanya. Tak, bagaimana kita perlu deal dengan benda tu? Ustaz kata, Maulana dia pesan, dia kata kamu tak boleh lari daripada masyarakat. Kamu kena masuk dalam masyarakat. Kamu kena bina kepercayaan masyarakat pada kamu. Sehingga bila kamu cakap sesuatu, masyarakat akan dengar. Bukan senang tuan-tuan nak dapat kepercayaan masyarakat. Kita cakap A, masyarakat ya. Kita cakap B, masyarakat ya. Mungkin berpeluh, berdarah 9-10 tahun nak duduk dalam komuniti. Tapi kalau kita guna kaedah la tujalisu ahlal bid'ah, jangan duduk dengan ahli bid'ah, maka kita tinggalkan masyarakat. Bila agaknya kita boleh ubah masyarakat tuan-tuan? Dan adakah orang kampung itu termasuk dalam golongan ahli bid'ah? Yang mereka reka bid'ah, ataupun mereka hanya muqallid orang awam yang percaya kepada ustaz yang mempromosikan bid'ah tersebut. Sehingga kita tak nak duduk dengan masyarakat, kita nak hukum dia, kita jangan pergi masjid tu ahli bid'ah sekian-sekian. Mereka orang awam, muqallid, bicara, orang tak tahu apa pun. Tapi kita kena masuk mereka dengan kasih sayang, kita kena terang pada mereka dengan baik. Bila benda itu melibatkan bid'ah, tapi bila benda itu melibatkan khilaf yang mu'tabar mazhab, selagi mana diikut mazhab yang mu'tabar, kan kata-kata dalam Malaysia mazhab Imam Syafi'i, fatwa mu'tabar dalam mazhab Imam Syafi'i, pada saya kita tak ada satu benda pun yang perlu kita ubah. Sebab kalau kita nak ubah, kita terang ini dalil sahih, dalil dhaif, dia pergi pada isu tadi, kena ngajar dia mustalah balik lah. Pak cik tu baru je tobat, nak ngajar alif bata, nak baca Fatihah, tiba-tiba kita nak ngajar dia mustalah hadis. Kalau tuan-tuan rasa mampu untuk ubah dalam satu bentuk yang besar, tuan-tuan boleh pergi buat. Tapi pada saya tidak show langsung. Sebab kalau kita cakap satu-satu benda, yang benda tu khilaf mu'tabar dalam mazhab, macam kunut subuh. Tak, bila saya balik saya nak terang. Tak, Imam Nawawi kata hadis tu sahih, Albani kata hadis tu sahih. Siapa pula Albani? Dia tanya, nak kena cerita sejarah hidup Albani pula dah. Tak, banyak pula. Ya pun pak cerita pun zaman internet. Orang kata Albani ni tak ada guru. Kita pula nak kena difak dia. Tak lesah tuan-tuan. Benda tu tak lesai. Memang benda tu tak lesai. Selagi mana dalam ruang lingkup khilaf mu'tabar, orang kampung biarkan dia dengan mazhab dia, kecuali dia datang tanya kita pada satu benda yang signifikan untuk kita bagi pendapat yang kedua dalam hidup dia. Kemudahan untuk dia, kita bagi. Macam dia aksiden, tak, berbalut, bersemin tangan 6 bulan berada atas hospital, kita bagi fatwa mazhab Syafi'i dalam masalah tayammum dengan sahibul jabirah, memang letih lah tuan-tuan. Tak, lepas tu dah 6 bulan tu nak kena qada balik 6 bulan ikut fatwa mazhab Syafi'i. Sebab tu kebanyakan ustaz-ustaz kami dalam masalah tayammum, sahibul jabirah, orang yang dah bersemin apa semua ni, dia biasanya akan guna pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, macam pendapat Imam Nawawi, Imam Muzani dan seumpamanya, yang kata tak perlu qada. Kemudian tayamum boleh sekali je, tak perlu banyak kali. Kemudian boleh jamak pula solat, benda tu susah. Jadi ini pendapat-pendapat yang lain dalam mazhab kita yang kita bagi kepada orang awam kerana keperluan. Betul tak? Jadi tuan-tuan, itu yang saya nampak. Wallahu ta'ala a'la wa alam bissawab. Signifikan isu tu penting. Kalau tak lesai kok, dia akan muqallid daripada kita. Lepas kita mati, orang lain pula mari ajar dia benda lain, sama-sama membawa jenama dan bendera sunnah. Oh, apakah gitu ya ketua tu? Wallahu a'lam bissawab. Tak maaf banyak dah. Bolehlah, sebab saya nak kena pergi airport. Saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan. Doakan saya semoga selamat perjalanan, dan seumpamanya belajar pun dapat amal dan dapat disampaikan
dan tidak menjadi bala kepada diri saya dan tidak menjadi bala kepada kita semua. InsyaAllah panjang umur, kita berjumpa lagi pada waktu-waktu yang mendatang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tak sempat nak salam ke nak apa tu, saya minta maaf lah. Mungkin nasi tu pun saya buat lagi balik gitu je kot, sebab saya